Dah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 1 akan membentangkan tajuk yang telah dipilih, iaitu membangunkan pemikiran kritis pelajar terhadap pembelajaran pantun dalam kalangan pelajar tahun 6 Asyakirin melalui pertandingan kemerdekaan. Okay, next. Okay, ini adalah senarai ahli kumpulan kami, iaitu yang terdiri daripada saya sendiri, Nur Syahidah binti Mat Syahidi, Nurul Hidayah binti Mahmad Yusof, Fasihah binti Zakaria dan Uktai. Okay, next. Okey, seterusnya adalah permulaan iaitu abstrak. Okey, penerapan sastra ini untuk mengukuhkan pengajaran bahasa, menyemai sikap minat membaca dan menekankan nilai-nilai murni, melahirkan murid yang berfikiran kritis dan memperoleh pengajaran daripada pembelajaran tersebut iaitu pantun. Okey, seterusnya adalah penerapan pantun di sekolah rendah misalnya dipercayai dapat membantu murid-murid abad ke-21 dalam pengajaran dan pembelajaran ke arah berfikiran kritis. Okey, seterusnya adalah pengajaran pantun ini juga memandu murid untuk berhibur, bertafsir dan menilai fenomenanya sehingga kecerdasan emosi kanak-kanak dapat berkembang. Dan akhir sekali proses intervensi ini berfokuskan kepada keupayaan murid mengeksplorasikan pemikiran pengarang secara kritis dan menyangkut kehidupan kanak-kanak menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu kebat dalam pembelajaran. Okay, seterusnya. Okay, untuk bahagian pendahuluan, pantun merupakan salah satu pembelajaran yang menyeronokkan kepada murid-murid jika dipersembahkan dengan cara yang menarik dan berkesan. Pantun tersebut menonjolkan nilai-nilai estetika yang kaya dan syarat dengan pengajaran sebagai panduan hidup pada manusia. Topik pantun ini kurang mendapat tempat di hati murid-murid disebabkan mempunyai banyak nilai tersirat yang perlukan daya berfikir murid-murid. Namun begitu, pembelajaran pantun akan menjadi mudah sekiranya ada teknik dan kaedah penyampaian yang menarik untuk membantu murid-murid memahami pembelajaran pantun tersebut. Okay, next. Okey, bagi refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lepas pula, kebat telah dilaksanakan dalam pentaksiran di sekolah oleh Kementerian Pendidikan sejak tahun 2013 lagi. Pekaji menghadapi kesukaran dalam melahirkan pelajar yang berfikiran kritis disebabkan murid-murid masih lemah untuk menjawab soalan-soalan aras tinggi. Pekaji juga menghadapi masalah ketika proses PDP pantun di dalam kelas, iaitu memerlukan pelajar berfikir secara kritis dan kreatif. Pekaji juga mendapati bahawa pelajar tidak berminat untuk mengenal dan mempelajari pantun kerana mereka menganggap pembelajaran pantun ini sukar dan tidak menyeronokkan. Pelajar juga dilihat masih lemah untuk memahami maksud pantun yang dipelajari kerana mereka tidak mampu menjawab dan hanya menunggu jawapan apabila diminta untuk menyatakan maksud pantun. Oleh itu, pekaji menyedari masalah-masalah ini berlaku mungkin disebabkan pengajaran pekaji sendiri yang tidak menarik dan pelajar kurang mendapat tunjuk ajar daripada ibu bapa. Okey, seterusnya. Untuk fokus kajian pula, kajian ini menumpukan pelajar darjah 6 Bukhari di Sekolah Asyakirin dan memfokuskan puisi bahasa Melayu iaitu pantun. Okay, next. Tak dengar suara. Tak dengar suara. Mute, mute. Tak dengar. Okey.
Tak dengar suara. Tai, tak dengar suara. Tak dengar. Suara tak ada. Hello, Okey, dengar. hello. Okey, dengar. Okey, minta maaf atas masalah teknikal. Untuk seterusnya, objektif kajian. Okey, untuk objektif kajian ini, pengkaji ingin melihat pembangunan pemikiran kritis pelajar terhadap pembelajaran pantun dalam kalangan pelajar tahun 6 di Sekolah Asy-Syakirin dan mengenal pasti sejauh mana pemikiran kritis pelajar tahun 6 dapat menyemai nilai-nilai positif yang memandukan sasiah kanak-kanak ini ke arah kehidupan beradab dan berkeupayaan membuat pertimbangan yang rasional dalam hidup berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Okey, seterusnya. Okey, sasaran kajian pula terdiri daripada murid tahun 6 Bukhari yang bersekolah di Sekolah Rendah Islam Integrasi Tahfiz Asy-Syakirin Alam Damai, Ceras, Kuala Lumpur. Seramai 18 orang murid yang terdiri daripada 15 lelaki dan 3 orang perempuan. Okay, next. Okey. Untuk seterusnya, cadangan tinjauan awal dan penilaian. Okey, ini adalah tinjauan awal daripada artikel Niwanan, Sudiman dan Zulkifli Hamid pada tahun 2016 iaitu penggunaan pantun sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran lebih dikenali sebagai bahan sastra bagi tujuan kemahiran lisan, membaca dan menulis. Kemudian, nilai-nilai murni yang terkandung dalam buku Kurikulum Merah Saga kumpulan pantun lisan Melayu khususnya boleh diketengahkan di peringkat sekolah bagi memupuk nilai-nilai baik dalam diri individu. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah daripada artikel Muhammad Rashid, Muhammad Idris tahun 2012, Nurul Aminah Basharuddin dan Hanas Muhammad 2014, Siti Hajar Cikman 2013, Chuan Suan 2013 dan Nur Hasimah Jalaluddin 2014 secara khususnya menunjukkan akal budi Melayu yang terdapat dalam pantun Melayu. Dalam kajian akal budi Melayu ini, segala berkenaan pemikiran, sifat, nilai dan cara hidup masyarakat Melayu dahulu boleh dirungkai. Kemudian, kesinambungan akal budi Melayu ini akan berhubung daripada satu generasi kepada generasi seterusnya. Jadi, setiap kali bahan atau data kajian dikupas, pelbagai jawapan dapat dilihat. Okey, slide seterusnya. Okey, dalam kajian ini, pekaji telah membuat beberapa pemerhatian dan penilaian. Okey, pekaji telah memberi murid 6 Bukhari dengan aktiviti atau latihan berkaitan dengan pantun yang dijalankan selama 4 minggu. Okey, minggu pertama, latihan ini mengkategorikan jenis pantun iaitu terdiri pada pantun kanak-kanak, pantun nasihat, pantun orang muda, pantun adat dan pantun budi. Jadi pengkaji mendapati seramai 8 murid daripada 18 murid tahun 6 Bukhari tidak menjawab dengan semua betul. Bagi minggu kedua pula iaitu latihan menjawab soalan berbentuk subjektif iaitu berdasarkan petikan yang bertajuk Pantun Alam Remaja iaitu meminta murid untuk mengira bilangan perkataan pantun rangkap ketiga, bilangan suku kata pantun, rima akhir pantun dan gaya bahasa pantun. Dan pekaji mendapati 5 daripada 18 murid tahun 6 Bukhari lemah dalam menjawab soalan tersebut. Bagi minggu ketiga iaitu pekaji telah memberi latihan berkaitan mencantum perkataan menjadi rangkap pantun dan mencipta 2 rangkap pantun 4 kerat kepada murid. Terdapat murid tidak mampu untuk mencipta rangkap pantun 4 kerat menggunakan idea sendiri dengan baik. Dan minggu yang keempat, iaitu minggu terakhir, pekaji telah memberi latihan yang memintakan murid untuk memberi maksud setiap pantun, pengajaran dalam pantun 4 kerat
dan memberi 2 persoalan berdasarkan pantun 4 kerat. Itu saja. Seterusnya. Okey, program intervensi yang dicadangkan ialah mengadakan kelas tambahan pada bulan Julai tahun 2023, iaitu kelas tersebut akan bermula pada pukul 9 pagi hingga 10 pagi, iaitu selama 1 jam dalam 4 kali Sabtu. Okey, seterusnya. Okey, pada minggu pertama, guru akan menerangkan menggunakan PowerPoint yang dibuat dalam slide Canva, iaitu akan diberi penerangan maksud pantun dan juga akan memperkenalkan kepada murid-murid jenis-jenis pantun yang terdapat dan popular dalam bidang pendidikan yang sering digunakan oleh guru-guru. Antaranya adalah seperti pantun adat, pantun budi, pantun kanak-kanak dan beberapa lagi. Cara melafazkan pantun juga telah diajar kepada setiap murid pada minggu pertama tersebut. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah contoh slide yang telah disiapkan untuk diajar kepada murid tahun 6. Okey, boleh tunjukkan. Okey, dari segi maksud pantun. Okey, jenis-jenis pantun ada 6. Okey, setiap pantun tersebut telah diberi contoh. Okey. Okey, selepas habis penerangan, murid akan diberikan latihan untuk menjawab soalan. Okey, next. Okey. Okey, ini adalah contoh latihan pada minggu pertama untuk murid-murid jawab. Okey, seterusnya pada minggu kedua pula. Okey, pada minggu kedua pula, guru akan menerangkan kepada murid tentang ciri-ciri pantun, iaitu yang terdiri pada pembayang, maksud, jumlah baris, rima akhir dan juga cara mengenal pasti unsur gaya bahasa yang terdapat dalam pantun. Okey, boleh kita tengok slide untuk minggu kedua. Okey, ini contoh slide minggu kedua. Okay, next. Okey, ciri-ciri pantun, unsur gaya bahasa. Okey. Pembayang dan maksud. Jumlah baris. Okey. Okey, murid-murid diajar cara untuk mengira perkataan yang terdapat dalam pantun tersebut. Okey, ini rima akhir. Okey, next. Okey, unsur gaya bahasa. Okey, unsur gaya bahasa. Okey, ada diterangkan maksud dan cara mengenal pasti. Okey. Minggu kedua juga murid-murid akan diberikan latihan mengenai tajuk pada minggu tersebut. Ini adalah contoh latihan yang diberikan untuk mengukuhkan lagi pemahaman murid. Okey, kemudian kita lihat minggu ketiga pula. Okey, minggu ketiga pula murid-murid diterangkan tentang kategori pantun yang terdiri pada pantun 2 kerat, pantun 4 kerat, 6 kerat, 8 kerat, pantun 10 kerat dan pantun 12 kerat. Setiap ini akan diberikan contoh mengikut kategori pantun. Dan yang terakhir, murid akan diajar cara mencipta pantun 4 kerat. Okey. Seterusnya. Okey, ini adalah slide untuk minggu ketiga yang akan dipersembahkan kepada murid. Okey, kategori pantun.
42 krat. Okay, ini adalah contoh-contoh pantun. Okay, pantun 8 krat, 10 krat, 12 krat. Okay, dan sesi terakhir adalah untuk membina. Okay, mengajar murid membina pantun. Okey, ada 5 langkah untuk membina pantun. Okey, itu sahaja untuk minggu ketiga. Okey, kita lihat pula contoh soalan untuk minggu ketiga. Okey, contoh soalan. Okey, ini adalah contoh soalan yang murid perlu jawab. Okey. Kemudian kita pergi pula kepada minggu yang keempat. Okey, minggu yang keempat. Okey, ini adalah minggu yang terakhirlah program intervensi mengenai pantun. Yang pertama adalah menganalisis pantun. Murid juga diajar cara menganalisis pantun dari aspek tema, persoalan dan pengajaran. Dan yang terakhir adalah untuk mentafsir pantun. Okey. Okey, boleh kita lihat slide untuk minggu keempat. Okey. Okey, ini adalah contoh. Okey, analisis pantun, menulis maksud pantun. Okey, seterusnya. Okey, analisis pantun. Okey, murid dijelaskan maksud setiap aspek tersebut. Apa itu tema, persoalan, okey, dan juga pengajaran. Okey, kemudian mencari maksud pantun. Dan akhir sekali sesi membuat latihan. Okey, ini semua akan dibincangkan dalam kelas bersama murid-murid. Okey, untuk latihan minggu keempat pula. Okey, tengok. Okey, ini adalah contoh latihan pada minggu keempat. Okey, ini sahaja untuk program intervensi yang kami bincangkan. Okey, seterusnya adalah jadual pelaksanaan kajian, iaitu yang pertama perlulah meminta kebenaran untuk menjalankan kajian tindakan daripada pihak pentadbir sekolah. Okey, yang kedua adalah borang kebenaran ibu bapa, iaitu penggaji perlu meminta kebenaran ibu bapa terlebih dahulu kerana pada hari tersebut bukan hari persekolahan, iaitu hari Sabtu. Okey, seterusnya adalah penyediaan jadual pelaksanaan kajian tindakan, iaitu aktiviti yang dirancang dalam kajian ini dan akan dilaksanakan dalam mengikut jadual yang telah disediakan dalam bentuk catakan. Okey, iaitu dalam sekali iaitu hari kemerdekaan, iaitu antara aktiviti yang akan dijalankan adalah pertandingan pantun, pertandingan nyanyian lagu, patriotik, pertandingan mendeklamasikan sajak dan pertandingan mewarna. Okey, ini adalah contoh catakan iaitu aktiviti yang dirancang dalam kajian ini. Okey, yang pertama menerangkan pada minggu pertama menerangkan tentang maksud pantun. Okey, yang kedua memberi fokus pada ciri-ciri pantun dan unsur gaya bahasa. Minggu ketiga adalah memperkenalkan tentang kategori pantun dan minggu keempat adalah menganalisis pantun dari aspek tema, persoalan dan pengajaran. Okey, yang terakhir sekali adalah hari kemerdekaan pada 30 bulan 8 2023. Okey, seterusnya adalah ini adalah tentatif program, iaitu program daripada pukul 7 pagi hingga 3:30 petang, iaitu yang ni adalah nyanyian lagu Negaraku Dahulu, ucapan daripada guru besar, taklimat pertandingan dan yang pertama sekali aktiviti nyanyian lagu patriotik. Okey, kita rehat dulu. Okey, yang ni adalah mendeklamasikan sajak. Okey. Dan yang ni adalah pertandingan mencipta pantun, iaitu pada pukul 11 pagi hingga 12.30 tengah hari. Okey, seterusnya adalah anggaran pembelanjaan. Okey, penggaji telah mengenal pasti anggaran pembelanjaan ialah bahan protostik, iaitu sebanyak 43 helai, RM12.90, kertas A4 RM10. Okey, bahan protostik berwarna
RM16. Hadiah pertandingan Johan, pertandingan naik Johan, pertandingan ketiga dan hadiah keterampilan terbaik, hadiah pemantun terbaik. Okey, yang ni adalah hadiah yang pertama 30. Okey, hadiah kedua RM20. Okey, yang ni adalah hadiah yang ketiga dan hadiah yang keterampilan terbaik dan pemantun terbaik. Okey, cenderahati kepada semua pelajar adalah RM54. Cenderahati untuk juri pertandingan, kita ada 2 juri iaitu RM60 dan bahan fotostat borang kebenaran ibu bapa adalah RM5.40 dan keseluruhan perbelanjaan kita adalah RM238.30. Okey, ini adalah alat bantu mengajar iaitu di mana digunakan pada minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga dan minggu keempat iaitu laptop, projektor dan PowerPoint Canva. Okey, seterusnya adalah Untuk kesimpulannya, bagi kajian tindakan ini, pekaji mendapati pemikiran kritis boleh dipupuk dalam kalangan pelajar melalui pengajaran dan pembelajaran pantun. Kemahiran berfikir memainkan peranan penting kerana ia membolehkan pelajar memahami, menilai serta mengaplikasikan maklumat dalam sesuatu situasi. Oleh itu, dapatan kajian membuktikan pengajaran pantun berasaskan pertandingan kemerdekaan ini mampu meningkatkan kemahiran berfikir para pelajar selain sesi PDP menjadi lebih menyeronokkan dengan menjadikan pantun sebagai alat berfikir. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Lepas tu korang dah habis kan? Dah rekod ke? Dah rekod. Lepas tu macam mana nak matikan? Syida kena leave, lepas tu nanti dia simpan dengan sendiri. Syida leave ke korang leave? Semua. So Syida leave ni Okey. Ha. Okay.